Kita tengok ada banyak lagi hadis-hadis Nabi tentang kewajipan mencintai Nabi. Antaranya adalah Nabi bersabda, "Fawallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi." Nabi SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, dan tidaklah di antara kamu beriman sehingga aku lebih dicintai daripada orang tua dan anak-anaknya." Maksudnya tahap kita cinta Nabi ni perlu sampai tahap melebihi daripada cinta kita kepada suami. Cinta dan sayang rindu pada Nabi ni kena lebih daripada kita cinta dan sayang daripada suami, isteri, anak-anak, harta benda. Mesti letak Allah dan Rasul nombor satu. Jadi saya nak cerita beberapa kisah. Cerita yang pertama tentang seorang sahabat Nabi, tapi saya lupa nama dia. Saya lupa nama. Sahabat Nabi ni, setiap kali dia berdoa ataupun sebelum dia tidur, setiap kali sebelum dia tidur, dia akan sebut nama Nabi dan dia akan sebut nama semua para sahabat Nabi. Kalau ada 100 orang, 100 orang lah dia sebut. Dia takkan tidur melainkan dia sebut nama Nabi yang pertama, nama ahli keluarga baginda, kemudian nama para sahabat. Lepas sebut-sebut semua, dia akan sebut, "Ya Allah, aku mencintai mereka, Ya Allah. Dan aku sangat merindukan mereka, Ya Allah. Matikalah aku malam ini, matikalah aku, matikalah aku." Dan dia tidur dalam kalimah setiap malam minta Allah matikan dia. Sanggup tak kita buat doa ni malam ni? Sebut nama Nabi, sebut nama isteri-isteri Nabi, ahli keluarga Nabi. "Ya Allah, matikalah mak cik malam ni, Ya Allah. Ya Allah, matikanlah, mati. Biarlah mati malam ni. Minta matilah, minta mati." Oh, sanggup tak? Oh, Ustazah, rumah baru jah siap. Dapur baru beki. Kereta sebulan lagi kereta baru siapa. Gelar baru minggu lepas beli. Cucu ada baru nak beranak. Tak boleh mati lagi, tak boleh. Sebenarnya perkataan sahabat Nabi ni, dia sebut begitu adalah yang dikatakan sebagai kata-kata rindu. Minta mati tu sebab tak sabar nak jumpa Nabi. Hanya kematian, kemudian hidup kembali di alam barzah, roh boleh bertemu dengan Nabi dan para sahabat yang telah meninggal dunia. Itu adalah syair, itu adalah kata-kata rindu yang memang daripada hati yang dalam. Soalannya, "Ya Allah, biarlah mati malam ni, kalau mati dapat jumpa Nabi." Kerana memang benar dalam hatinya benar-benar mencintai, melebihi daripada seluruh yang ada ni, melebihi daripada rumah, melebihi daripada segalanya. Dalam hatinya sangat mencintai Nabi, sehingga dunia ni tak ada nilai sedikit pun. Yang dia kejar adalah tak sabar nak berjumpa, nak bergabung dengan Nabi di alam barzah, di alam roh, nak bertemu kembali dengan Nabi SAW. Kisah yang kedua, kisah Saidina Bilal bin Rabah. Ketika saat Saidina Bilal bin Rabah ini tengah nazak, lalu isteri Bilal sebut apa? "Hari ini hari yang menduka citakan. Sungguh duka cita sebab bakal berpisah dengan suami tercinta." Tetapi Saidina Bilal bila dengar isteri dia cakap, dia kata, "Hari ini hari yang menggembirakan aku. Kerana jika benarlah seolahnya meninggal hari ini, maka aku bakal bertemu dengan Nabi sebentar nanti." Itu beza. Allahu Akbar. Dan kisah yang ketiga saya nak cerita, kisah seorang wanita Ansar. Bila sebut wanita Ansar, kita kena faham ini adalah wanita ahli Madinah. Bila sebut Al-Muhajirin, mereka yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi bila sebut Ansar, adalah penduduk asal Madinah. Dan kebanyakan penduduk Ansar ini adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Okey, saya ulang lagi sekali. Ini bulan kelahiran Nabi. Kena cerita sikit pasal sejarah. Bila sebut Al-Muhajirin, ibu-ibu sebut Al-Muhajirin. Sebut belaka Al-Muhajirin. Ikut lagi ya apa yang saya sebut. Al-Muhajirin, golongan yang berhijrah bersama Nabi daripada Mekah ke Madinah.
Al-Ansar adalah penduduk asal Madinah. InsyaAllah boleh ingat dah. Jangan balik tukar. Tengah jalan sebut Muhajirin ni, Ansar ni. Balik rumah, abai-abai. Kita nak royak ni abai. Abai tak pergi kuliah. Pada atas je. Kita nak royak ni. Al-Mujahirin dah. Tukar dah. Pada Al-Muhajirin. Okey, kita kena ingat macam ni. Al-Muhajirin hijrah. Orang yang berhijrah. Mekah ke Madinah. Al-Ansar. Ansar ni maksudnya daripada perkataan Nasrun. Nasrun ini pertolongan. Al-Ansar ialah orang yang memberi pertolongan. Bila Al-Muhajirin pindah daripada Mekah ni, dia tinggalkan semua demi membuktikan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ramai di kalangan penduduk Mekah yang berpindah tu, mereka yang kaya raya ketika di Mekah. Mereka yang ada kebun yang sangat luas, perniagaan yang maju, mereka ada peternakan yang banyak, mereka ada isteri, mereka ada anak, mereka ada perniagaan yang kukuh. Tetapi kerana perintah Allah dan Rasulnya supaya hijrah, mereka tinggalkan semua kekayaan tersebut. Tinggal semua, tak boleh nak bawa. Bawa sehelai sepinggang. Ini bukan satu tuntutan yang mudah. Dahlah baru memeluk agama Islam, tiba Nabi arah, suruh tinggalkan semua demi Islam, demi Allah dan Rasulnya. Dan sahabat Nabi membuktikan tinggal semua. Ada isteri bercerai dengan suami sebab dia masuk Islam, suami tak mau masuk Islam, jadi bercerai walaupun berkasih sayang. Sayang sangat, bukan tak sayang. Memang loving couple, bercinta. Tetapi kerana Allah dan Rasul sanggup tinggal suami. Ada suami tinggal isteri, ada ibu bapa tinggal anak, ada anak tinggal ibu bapa. Dahsyat pengorbanan. Mereka buktikan mencintai Allah dan Rasulullah melebihi daripada segalanya. Bila sampai di Madinah, Al-Ansar ini golongan yang menghulurkan bantuan. Terus beri bantuan tempat penginapan percuma di rumah mereka. Terus beri bantuan perniagaan yang akan dikongsikan. Terus beri bantuan modal untuk mereka memulakan kehidupan. Beri bantuan makan, minum dan sebagainya. Sebab itu Al-Ansar diberi gelaran mereka yang memberi pertolongan. Saya nak cerita apa? Kisah seorang wanita Ansar. Dalam perang Uhud, 3 daripada ahli keluarganya pergi ke perang Uhud. Yang pertama, ayah dia pergi. Yang kedua, suaminya pergi. Dan yang ketiga adalah saudara, adik-beradik lelakinya yang pergi. 3 orang pergi ke medan Uhud. Dan kita tahu perang Uhud adalah perang yang sangat dahsyat, yang dikatakan perang balas dendam. Perang yang pertama dalam Islam, tahun yang kedua setelah Nabi hijrah, iaitu perang Badar. Musuh Islam tak sangka kekuatan Islam sampai tahap tu. Sebab apa? Tentera Islam bukan terlatih. Kelengkapan tentera Islam tak ada. Tak macam tentera musuh, dengan terlatih tenteranya, dengan kelengkapan senjata semua canggih-canggih, semua lengkap. Tetapi dapat pertolongan Allah dalam perang Badar, mereka tak sangka umat Islam boleh menang. Sebab apa mereka pergi serang? Semua perang ketika zaman Nabi dan selepas itu adalah peperangan mempertahankan diri. Tak ada perang yang dimulakan oleh Nabi dan para sahabat. Bila dengar musuh Islam datang, mereka target nak bunuh Nabi, nak bunuh para sahabat, nak hancurkan Islam, nak padamkan semangat dakwah Islam. Jadi mereka datang pada jauh menuju ke Madinah, tempat Nabi baru pindah, tempat Nabi bina Masjid Nabawi dan sebagainya. Apa yang berlaku muslimin muslimat sekalian? Bila Nabi dapat khabar ada tentera musuh yang sedang menuju ke Madinah, lalu Nabi bergerak dengan para sahabat untuk pergi ke medan Badar dan kemenangan besar dalam perang Badar. Lalu apa yang berlaku tahun ketiga hijrah? Berlaku perang Uhud. Ketika ini para musuh Islam bergabung dengan gabungan yang lebih besar. Daripada Mekah, daripada wilayah ini, daripada daerah ini, daripada negeri ini, bergabung semua dengan kelengkapan yang lebih berganda untuk balas dendam kekalahan di dalam perang Badar. Dan mereka siap target dah, mereka nak bunuh siapa. Sebab itu syahid medan Badar, medan Uhud sampai 70 orang syahid. Kita kalau pergi ke Madinah, kita tahu ada medan Uhud. Di sebelah masjid tersebut, Masjid Uhud tu, di sebelah itu ada Bukit Uhud, kemudian ada makam syuhada Uhud. Di dalam peperangan ini ramai sahabat yang dipotong hidung, dipotong telinga,
yang dilumat-lumat tubuh badan mereka, jenazah mereka hancur lebur sampai tak boleh kenal, hancur lebur. Dah bunuh dengan seksa teruk, mereka hancur lumat tubuh badan para sahabat sehingga kan tak boleh nampak rupa, semua tak boleh kenal, kecuali saudara perempuan boleh kenal dengan hujung jari. Dia pun sebut ini adalah hujung jari sipulan-sipulan syuhadat Uhud. Saya nak cerita kisah seorang wanita Ansar. 3 ahli keluarga ni pergi ke medan Uhud. Selepas selesai perang Uhud, para sahabat semua kembali masuk ke kota Madinah, ke sekitar Masjid Nabawi. Ketika itu wanita ini yang suaminya, ayahnya dan adik-beradik lelakinya ke medan Uhud, dia bertanya soalan apa? Bila melihat orang yang pertama yang sampai, soalan pertama dia, bagaimana keadaan Rasulullah? Dia langsung tak tanya, mana suami aku, mana ayah aku, mana adik-adik, macam mana, selamat ke tak? Tak. Dia tak tanya langsung. Yang dia tanya, macam mana Rasulullah? Macam mana Rasulullah? Lalu apa yang dijawab oleh yang ditanya ni? Rasulullah baik. Rasulullah dalam keadaan yang baik. Benarkah Rasulullah dalam keadaan baik? Dia tak percaya lagi. Dia tak boleh nak hilang lagi kebimbangannya. Rupanya sepanjang perang Uhud tu, bukan dia bimbangkan suami, ayah dan juga adik-beradik. Yang duduk doa, dia duduk bimbang adalah keselamatan Rasulullah. Kemudian wanita ini minta untuk dia pergi bertemu dengan Rasulullah sendiri, untuk melihat depan mata bahawa Rasulullah benar-benar selamat. Wanita ni pergi, tak cari lagi suami, tak cari lagi ayah, tak cari. Bila lihat Rasulullah di hadapan mata, lalu dia kata, maka hilanglah resah gelisah, maka hilanglah segala musibah, dan segala musibah-musibah yang lain menjadi kecil bagiku apabila aku melihatmu ya Rasulullah. Allahu Akbar. Hebatnya cinta dalam hati wanita ni. Walaupun setelah dikabarkan bahawasanya suaminya wafat, ayahnya wafat dan saudara lelakinya wafat, lalu dia sebut, maka kecillah sekalian musibah-musibahku apabila bergembira dengan keselamatanmu wahai Nabiku. Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, hakikat sebenarnya dunia terlalu besar dalam hati kita, anak terlalu besar dalam diri kita, suami terlalu besar dalam diri kita, rumah kita, harta kita, perniagaan yang kita usahakan terlalu besar dalam hati, manakala cinta dan rindu kita kepada Nabi terlalu kecil, cinta dan rindu kita kepada Allah terlalu sedikit. Sehingga kan ujian yang datang dalam bentuk daripada suami, anak, cucu, harta benda, kesihatan telah menghilangkan kebahagiaan kita hidup di dunia. Sedangkan hakikat bahagia yang sebenar apabila Allah masih mengizinkan kita. Pagi-pagi tadi Allah izinkan kita hidup lagi. Bila Allah masih izinkan kita untuk bangun salat, Allah masih izinkan kita boleh selawat memuji Nabi, Allah masih hidupkan kita menjadi umat Nabi Muhammad.